Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlillah fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Lahul mulk wa lahul hamdu yuhyi wa yumit wa huwa ala kulli syai'in qadir. Fafahamnaha Sulaimana wa kullan ataina hukman wa ilma. وَسَخَّرْنَا مَعَ دَاوُدَ الْجِبَالَ يُسَبِّحْنَا وَالطَّيْرَ وَكُنَّا فَاعِلِينَ يا حي يا قيوم يا رب موسى وهارون ورب سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم ارزقنا الفهم والعلم والحكمة والعقل ونور برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم زدنا علما وارزقنا الفهم. اللهم ذكرنا ما نسينا وعلمنا ما جهلنا. Nastaftihul jilsata mislamana wa bi'ahluna wa aslafuna wa aba'una salihun. Allahu yudkhilu niyatina fi niyatihim wa amalana fi amalihim wa maqasidana fi maqasidihim wa tawajjuhatina fi tawajjuhatihim ala haziniyah wa kullu niyatin salihatin wa alamana wa bisalihun wa khususan alamana wa bihabi Umar bin Muhammad bin Salim bin Hafiz kama wajhahu lana sayyidina Muhammad bin Abdullah bin Ali al-Idrus fi kulli khairin wa lutfin wa afiyatin wa ila hadratin Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah. Puji-puja bagi Allah Subhanahu wa taala, kita rafa'kan kehadrat Allah Subhanahu wa taala, selawat dan salam ke atas junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu ala alihi wa sahbihi wa baraka wasallam. Alhamdulillah, para penonton yang dirahmati Allah, para pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bersyukur kehadrat Allah Subhanahu wa taala pada malam ini kita dapat bersiaran langsung, kita dapat live lagi. Mudah-mudahan dengan memperingati tokoh-tokoh, mudah-mudahan dengan kita memperingati sejarah-sejarah, Allah Subhanahu wa taala memberi keberkatan kepada kita, memberi kemanfaatan kepada kita. Dah lebih kurang 2 minggu kita live setiap malam, boleh katakan setiap malam kita adakan program ini. Mudah-mudahan para penonton dan para pendengar yang mengikuti live ini mendapat kemanfaatan dan keberkatan. Dan tak lupa juga pihak kami daripada Warisan Jejak Sejarah Cenor mengucapkan terima kasih kepada Juruteknika Engku Rizwan kerana betul-betul semua menyiapkan poster dan juga segala-galanya. Dan juga kami daripada Warisan Sejarah Cenor, grup kami mengucapkan terima kasih kepada mereka yang like, mereka yang share, mereka yang mengikuti program ini. Mudah-mudahan ada keberkatan dan juga kemanfaatan. Pada malam ini, saya anggap malam ini malam yang begitu bersejarah. Kita akan menjemput ahli panel kita yang tak terasing bagi kita, yang sebelum ni kita pernah jemput, yang nama beliau yang bernama Tengku Ahmad Redha Udin bin Tengku Abdul Razak, yang mana seorang pengkaji, aktivis dan penulis, pengkaji sejarah alam Melayu di Semenanjung, insya-Allah akan menceritakan tajuk yang sangat besar bagi kita, iaitu penggunaan keris pada malam ini, insya-Allah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberi keberkatan, Allah Taala menjauhkan wabak balak, dan Allah Subhanahu wa taala beri syifaan ajilan, memberi kesembuhan kepada kita. Allah Subhanahu wa taala mengangkatkan wabak kita dengan barakah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para aulia ilah. Allahumma amin, Allahumma amin. Jadi kita akan teruskan program pada malam ini. Kita mempersilakan Tengku pada malam sebagai ahli panel menceritakan keris, penggunaan keris, asal usulnya. Jadi mungkin pada malam ini ada soalan-soalan daripada audium dan soalan daripada penonton yang insya-Allah Tengku akan menjawab dan mengupaskan permasalahan keris. Jadi kita teruskan dengan permulaan tajuknya, asal muasal ataupun asal usul keris. Nanti selepas ni kita ada soalan-soalan yang kita berdialog terus dengan Tengku. Jadi soalan ataupun dialog yang pertama yang pihak kami inginkan pencerahan dan upasan bertengku, iaitu asal usul keris di tanah Melayu. Maka saya serahkan kepada Tengku, falyatafaddal mashkura. Dipersilakan Tengku. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in. Syukran jazilan kepada page Warisan Cenor, Ustaz Barakatullah dan para pasukan yang di belakang tabir yang saya rasa telah memberikan satu performance persembahan yang baik. Beberapa minggu saya terus mengikuti program Warisan Cenor ni. Saya rasa satu usaha yang amat baik
yang telah lakukan Ustaz. Terima kasih Ustaz. Nanti jemu juga orang tengok muka saya. Semua lepas ni bolehlah panggil ramai-ramai lagi para penceramah. Alhamdulillah Alamin. Keris adalah bukti kita seorang Melayu. Sebab itulah pada tahun 1817 Stamford Raffles menemui keris dan telah meletakkan keris dalam bukunya History of Java, mengatakan keris adalah satu bukti bahawa alam Melayu, ya, yang termasuk Indonesia ke Brunei ke Filipina ke Thailand ke sebagainya, adalah satu tempat yang amat berharga bagi penjajah. Kalau mereka rasa kita tak berharga, mereka tinggal dah kita. Tapi mereka rasa kita berharga, maka dia jajah kita. Kenapa? Kerana dia tahu bahawa di alam Melayu ini ada satu perkara yang amat berharga dalam segi konteks sejarahnya. Pada tahun 1822, ya, 1817, Raffles menulis dalam bukunya. Sebelum itu 1810, Marsden melukis keris dalam bukunya. Tapi 1822, Raffles kata, apa tuan-tuan? Kalau kita nak jajah alam Melayu, kita kena buang keris, kena hilangkan keris. Kalau tak, kita tak boleh jajah. 1823, Sultan Sulaiman Singapura mengatakan pada mereka, janganlah buang keris daripada orang Melayu. Orang Melayu ni kalau tak pakai keris pada zaman itu rasa telanjang. 1823 hujung bersama dengan Farquhar, maka dimaktubkan pengharaman keris untuk orang Melayu, maka tak boleh dah orang Melayu pakai keris. 1824 terpisahlah tanah Melayu. Belanda mengambil di bawah pada Singapura, Inggeris mengambil di atas pada Singapura. Mana Singapura ke atas. Tuan-tuan, ini sejarah. Ini sejarah. Ini bukan satu perkara yang tidak ada fakta. Mengapa mereka nak haramkan keris? Kerana mereka tahu selama orang Melayu ada keris, selama itu mereka tidak dapat menjajah orang Melayu. Tuan, ini berlaku lagi pada tahun 1897 di utara Semenanjung. Boleh pergi ke Patani, boleh pergi ke sebelah-sebelah saudara mara kita. Dulu adalah satu tanah Semenanjung, terpaksa tergadai kepada British. 1897, British menemui perkara yang sama. Ya, pada tahun 1898-1999, British mengharamkan keris di Patani. 1909, Patani terbuang daripada Semenanjung. Terpisahlah utara daripada Kedah, sempadan, kita panggil selatan Thai, di bawah terpisah dengan Indonesia. Maka terpecahlah Semenanjung kita ni di tengah-tengah tanpa ada keris. Tuan-tuan, ini sejarah. Maka betapa pentingnya kita kembali mengenal keris. Kerana apa? Kerana kalau kita tak kembali mengenal keris, maka kita tahulah jawapan kepada apa yang berlaku 1822 dengan 1887 dan 1909. Jadi, keris alam Melayu adalah satu tajuk yang amat penting, bukan kerana nilai sejarah semata-mata, tetapi kerana itulah dia faktor atau buktinya kita orang Melayu. Tuan-tuan, kita boleh menukar nama. Nama saya Ahmad boleh jadi nama lain. Muka boleh bertukar, wajah boleh berpakaian lain. Tetapi kalau ada keris di tangan, tidak ada tempat dalam dunia ni yang memakai keris atau mengetahui ilmu keris selain alam Melayu. Jadi tuan-tuan, betapa hebatnya ya kita lihat alam Melayu kita ini dengan sebilah keris. Dengan hanya sebilah keris, ia menandakan kita adalah orang Melayu. Ketiga, keris sebagai tanda, ya, saya rasa Ustaz Ahmadi minggu lepas menceritakan tentang bahawa Mak Kilau menghantar kerisnya sebagai bukti, ya, sekiranya dia tak dapat pergi, dia hantar keris sebilah, maka itulah bukti, ya, bahawa itulah dia.
Dan keris itu adalah pusaka kepada orang Melayu. Jadi bermakna keris itu adalah sebagai ganti diri orang Melayu. Maruah orang Melayu letaknya pada sebilah keris. Ganti diri adalah sebilah keris. Kita tahu ini keris Mak Kilau, maka kita yakin bahawa Mak Kilau itu wujud. Kalau hilang keris, maka tidak ada bukti Mak Kilau wujud. Melainkan gambar-gambar yang kita ada. Tapi bila ada sebilah keris, ini jadi satu bukti. Maka tuan-tuan, bukti kepada tuan-tuan ini orang Melayu, ada sebilah keris di rumah. Bukti kepada tuan-tuan ini adalah daripada keturunan pahlawan-pahlawan, maka ada sebilah keris tok nenek kita di rumah. Bukti kepada kita keturunan raja-raja yang hebat-hebat, maka kita ada keris raja-raja di rumah. Bukti kita seorang orang Melayu, maka kita ada keris, tuan-tuan. Hilang keris, hilang bukti. Penjajah telah berusaha menghilangkan bukti-bukti ini, tapi alhamdulillah atas usaha-usaha tuan-tuan dan yang hadir dan juga segala ni, maka kita masih lagi ada sebilah keris, ya. Kita ada sebilah keris, ya. Sebilah keris lagi. Seterusnya, sejarah keris. Saya ada, kalau pergi ke website saya silatberkeris.com, saya dah letakkan ada beberapa video-video yang boleh tuan-tuan langgan, dan saya terangkan sejarah keris secara epistemologi, bahasa, antropologi, linguistik, artifak, filologi, semua dah saya ceritakan. Tetapi saya ulang untuk hari ini, asal usul keris yang saya temui mengikut sejarah, paling awal adalah 1750 sebelum Masihi. 1750 tahun sebelum Masihi. Bermakna keris dah ada di dalam alam ini, di dalam bukti artifak alam ini, yang mengikut kajian sains ialah pada tahun 1750 Masihi. Sekarang dah 2020, maka kita ada lebih kurang 3,800 tahun dahulu. Seperti saya katakan tadi, keris adalah hak milik orang Melayu. Walaupun bukti ini tidak ditemui selama itu di alam Melayu, masih tersimpan di benua Eropah, di benua di Middle East, tetapi saya yakin bahawa perhubungan dan bukti ini telah memberikan kita satu semangat untuk mengkaji bahawa kewujudan keris ini sah adanya di alam Melayu. Kerana apa? Kerana tamadun Sungai Batu 788 sebelum Masihi itu adalah satu tamadun yang telah dibuktikan atau diterima oleh dunia. Bermakna tidak mustahil keris telah wujud 1000 tahun sebelum itu, kerana teknologi yang ada di Sungai Batu pada masa itu adalah teknologi yang cukup hebat, yang belum ada di mana-mana tempat dalam dunia. Jadi itu dari segi artifak, maknanya kajian barang. Dari segi kajian manuskrip, kita yakin bahawa keris telah bermula di Langkasuka pada abad pertama Masihi, ataupun sekurang-kurangnya 200 tahun sebelum Masihi. Itu di Langkasuka. Langkasuka bermaknanya di utara Semenanjung. Namun di Jawa ditemukan manuskrip yang dikatakan berumur 200 pada tahun 200 Masihi. Jadi kita tidak perlulah mengatakan bahawa siapa dulu adalah siapa hebat. Sebenarnya bukan itu maksudnya. Siapa dulu bukan bermaksud siapa hebat. Yang hebat ialah siapa yang masih mengekalkan keris dalam rumah dia. Maka inilah orang yang jelas membuktikan beliau adalah betul-betul pewaris Melayu. Kalau mereka tidak ada keris, saya tidak kata mereka tidak Melayu. Tapi saya rasa ada perkara yang lompong dalam istilah Melayu. Tuan-tuan, saya ini cukup serius lah. Kadang-kadang bila Ustaz tanya macam ni, saya jadi serius Ustaz. Saya semangat. Tapi kita kena sedar, ini hakikat. Jadi asal usul keris telah lama Ustaz. Terlalu banyak yang saya nak tulis. Saya dah tulis 5 buku. Jadi ini contoh-contoh buku saya, Keris Semenanjung, Al-Quran dan Keris, manuskrip keris Hantua, Silat Berkeris, dan Etika Memakai Keris, dan macam lagi jurnal dan artikel. Dan saya mengkaji
wafak-wafak pada keris dan sebagainya. Jadi saya rasa itu permugaannya Ustaz. Saya rasa bolehlah kita teruskan kepada soalan yang seterusnya. Okey, Tengku, Masya Allah, Tabarakallah. Apabila tengok pada kajian Tengku, ya, kajian yang tuntas yang mengenai dengan kewujudan keris ini, jadi persepsi orang Melayu ni Tengku, kita tengok maknanya ialah mungkin tidak di highlight ataupun tidak diperkenalkan keris tu ialah menunjuk data bangsa kita. Setengah daripada masyarakat menganggap keris adalah penggunaannya untuk busana, majlis perkahwinan, ya, sedangkan keris itu lebih jauh daripada itu. Okey, sebelum kita tengok ada audiens ataupun penonton ingin menanya soalan tu, cuba Tengku saya pencerahan ingin ya mengetahui mengenai dengan adat orang Melayu tentang keris. Ada makau kemian, tapi persepsi orang Melayu menganggapkan kemian itu berjin, unsur, memanggil-manggil benda-benda yang mistik. Jadi apabila terkadang ada momoh yang jumpa kata, oi, keluarga kamu ada keris, ni ada pengembala, ada khadam sebagainya. Cuba Tengku huraikan keris dengan adat Melayu ni, contohnya memandi-mandikan, berlangai bahasa kita. Okey, silakan. Baik, Alhamdulillah Ustaz. Pertama saya, sebelum saya nak jawab tu, sebenarnya ada satu perkara yang saya nak share adalah atau terminologi yang baru yang saya nak perkenalkan ialah keris adalah pakaian peradaban orang Melayu. Keris adalah bukti tamadun orang Melayu. Keris adalah busana orang Melayu. Bukan setakat pelengkap busana. Kita tak pakai busana, tak pakai tanjak. Orang dulu tak pakai tanjak, tak pakai busana, pakai kain pun masih ikat keris di pinggang. Bermakna kalau keris itu dikatakan pelengkap busana, saya rasa betul juga. Tetapi saya rasa lebih daripada itu. Keris adalah sampai tangan orang Melayu. Tuan-tuan, kalau tuan-tuan kaji cara pegang keris, cara pegang keris, hulu keris. Hulu keris. Tidak ada hulu senjata dalam dunia ni dibuat caranya sama dengan cara pegang keris. Tak ada. Hanya keris saja pegang dia. Saya nak tunjuk malam ni pun malah nak buka keris, tapi saya hanya dunia saja. Dunia Melayu saja yang memegang keris dalam tangan. Dia pegang keris dalam tangan. Dalam tangan. Dia tak pegang keris macam ni. Ni pegang pedang. Dia pegang dalam. Maknanya keris itu sebati dengan tangan dia. Sebagai sampai tangan. Malah saya sebenarnya menolak fahaman yang mengatakan keris itu senjata yang bersifat senjata luar daripada tangan. Saya menganggap keris adalah tangan. Cuma dipanjangkan tangan itu dengan sebilah keris. Gerak tangan kita adalah gerak keris. Kalau kita baca buku silat berkeris ni nanti kita akan faham. Saya ceritakan tentang bagaimana pergerakan 60 gerak keris, 90 sendi pergerakan keris, 32 arah, 60 ruang. Banyak nak dibelajar, tetapi saya ceritakan bahawa nak tahu betul-betul kemampuan keris, kita kena belajar main keris. Baru kita akan faham. Kalau kita faham tengok keris, kita cuma faham nilai estetik value, nilai seni. Kita tengok dia punya ukiran, kita tengok dia punya kayu, bentuk dan sebagainya. Tetapi kalau kita nak tahu isi inti keris, kita kena belajar dia punya ilmu-ilmu yang dikatakan tadilah. Dan nak faham bagaimana orang Melayu itu menjiwai keris, kena tahu silat berkeris. Kena tahu memakai keris dalam silat. Jadi silat bukan bermaknanya kita nak bertarung. Silat bermaknanya kita mencari jalan untuk tidak bertarung. Orang Melayu dia tak suka bergaduh-gaduh sebenarnya. Orang Melayu ni dia bersilat. Bersilat maksudnya dia cari jalan. Jalan akal macam mana nak tidak bertarung. Orang Melayu ni orang yang aman sebenarnya. Cukup damai. Tetapi dalam silat itu ada kerisnya. Maknanya tangan dia akan sampai apabila tiba haknya untuk sampai. Jadi tuan-tuan, bila diceritakan tentang
mengapa keris ni dicuci, dilangir dan sebagainya. Kita pun kalau tak mandi 3 hari kita akan jadi masam kusuk masai. Keris ni kalau tak mandi setahun dia jadi berkarat. Keris ini ditempa, dia bukan barang stainless steel. Dia bukan stainless steel. Dia adalah barang tempa daripada sekurang-kurangnya 2 hingga 3 jenis besi dengan berlainan tahap kecairan hingga 20 besi. Tak ada orang dalam dunia ni boleh menggunakan teknologi mencairkan besi pada tahap kecairan yang berbeza, gabung, ya, dan mampu melepasi tahap kecairan tanpa meleleh dan menghasilkan satu besi yang cukup kuat. Tidak patah, mudah lentur, dan jarang sekali kita jumpa keris patah kecuali keris-keris yang kodian Keris yang betul-betul bagus jarang sekali patah. Jadi securusnya teknologi ini perlu dijaga. Maka ia dilangir, dijaga. Bukan maksud langir nak panggil hantu setan. Dilangir maksudnya kita cuci dia kerana pertama sekali dia adalah barang tempa bakar. Barang tempa bakar cepat karat. Kalau tak dicuci dia akan jadi berkarat. Dan cucinya ada cara. Ya, bukan melangir keris semata-mata keris ada kadam. Yang kedua, saya nak cerita pasal kadam ni. Ya, kadam ni soalan yang menarik. Tadi, jadi melangir keris ni, apakah kita perlu mandi keris? Saya kata memang kita perlu mandikan keris kalau tak dimandikan dia berkarat, dan kalau dia karat, ya, dia membawa aura yang tak bagus dalam rumah kalau dia karat. Kalau kita simpan barang-barang karat dalam rumah, dan kalau terpegang, termakan dan sebagainya tak bagus. Malah keris ini ada yang berbisa. Maka kalau kita dia bayar di karat dan bisa dia tidak kita jaga, maka dia boleh membahayakan rumah itu sendiri. Jadi saya kata tadilah, keris ini ada berbagai dimensi. Kedua, kita cuci keris bulan Muharram. Dia orang tanya, kenapa cuci keris bulan Muharram? Kenapa tak boleh cuci keris bulan lain? Saya cuci keris hari-hari, cuci keris. Tak ada masalah nak cuci hari-hari pun. Cuma seronoknya cuci bulan Muharram kerana mengikut sunnahnya para sahabat dulu, bulan Muharram bukan bulan perang. Bulan Muharram adalah bulan yang kita berehat di rumah, kemas-kemas rumah. Dan pada masa juga tengok-tengok senjata, dan semua senjata dalam dunia ni bukan keris saja, dari bentuk tempaan mesti dijaga dan dicuci dan sebagainya. Bukan orang Melayu saja amalan melangir keris, cuma adab dan cara melangir berbeza lah, ya, memang beza. Tapi selagi orang tu menggunakan keris, ya, ataupun bilah pedang ke atau belapa yang bentuknya ditempa, mereka akan jaga setiap tahun, kena cuci, kena pastikan ia sesuai. Maka bulan yang paling biasa orang secara adatnya jadi uruf maknanya dah biasalah bulan Muharram ni kita buat pesta cuci keris lah. Jadi apa salahnya kita nak buat pesta bulan Muharram? Balahan pada bulan Muharram tu dah mula-mula yang kita tak boleh perang, kita tak boleh nak pergi buat perkara-perkara yang diharamkan, maka kita duduk kat rumah macam PKP lah, kita buatlah perkara-perkara yang sesuai kat rumah, cuci keris, minyak-minyak keris, bela repair rumah, macam tu maksudnya. Jadi tak ada kena-mengena dengan bulan Muharram itu wajib kena cuci keris, ataupun tak ada kena-mengena dengan kewajipan syariat, tak ada. Dia cuma pilihan kita sesuai dengan amalan semasa. Seterusnya ada bertanya tentang mengapa kena selalu orang letak kain kuning pada keris. Tuan-tuan, saya selalu kalau barang tu hitam, kita letak dengan kain kuning bungkus, dia akan jadi putih, tuan-tuan. Jadi orang Melayu ni dah faham bahawa teknologi kain kuning ni, cara penyerapan cahaya dia, cara pantulan cahaya dia, dia boleh menjaga barang. Jadi bukan ni setakat kain kuning panggil jin, tak ada. Panggil jin tak ada. Jadi konsep panggil jin kain kuning ni konsep yang tak betul. Kain kuning adalah kain yang boleh jaga barang kerana dia mempunyai satu
tindak balas cahaya yang berbeza. Dan tuan-tuan boleh cuba ya, dengan izin Allah Ta'ala, kalau barang tuan-tuan baik, bungkus yang kain kuning, barang tu dia asal hitam, dia jadi putih. InsyaAllah. Okay. Terusnya tentang bab jin kadam. Tuan-tuan, keris ni besi tuan-tuan. Besi boleh ke mengkadamkan manusia? Tak boleh tuan-tuan. Tak masuk akal besi boleh menjadi tuan kepada manusia. Kita ni makhluk manusia yang mempunyai akal dan sebagainya. Macam mana kita boleh percaya besi boleh kontrol manusia? Walaupun dalam surah Al-Hadid, wa anzalnal hadidu ba'sun syadidun, itu boleh diterjemahkan sebagai besi itu mempunyai kekuatan dia tersendiri, mempunyai ruh dia tersendiri, tetapi dia tidak boleh mengkadamkan manusia. Besi menjadi kadam manusia boleh, manusia menjadi kadam besi tak boleh, tak kena. Kedua, kita belum pernah lagi jumpa masalah jin mengkadamkan manusia. Jin pun tak boleh menjadikan manusia kadam. Jin adalah khadam kepada manusia, bukan manusia khadam pada jin. Malah kita pun jarang sekali berjumpa dengan jin. Kalau kita jumpa dengan jin pun, kita pun kalau tak ada ilmu, kita mungkin ditipu oleh jin, tetapi bukan bermaksud kita jadi kadam jin. Kita ditipu oleh jin kerana apa? Kerana nafsu kita. Kita tak boleh jaga nafsu kita, kita tak boleh kontrol diri kita sendiri, nafsu kita. Memang layaklah kita menjadi kadam pada jin, tetapi secara takrifannya, jin adalah kadam manusia dan bukan jin menjadi tuan kepada manusia. Jadi cerita bab keris kadam ni saya tahu dan saya mengalaminya, tetapi bila kita faham, kita kaji, kita faham betul ke dan sebagainya, saya cerita terang. Memang betul kita boleh menjadikan jin kadam kita kalau kita pandai dan ada ilmu, dan tok nenek kita memang mempunyai ilmu yang cukup hebat untuk menjadikan bangsa jin menjadi kadam pada mereka, tetapi mereka tidaklah menjadi kadam kepada jin. Malah yang dikatakan diberi makan dan sebagainya itu adalah perjanjian sahaja, ataupun orang kata apa, timbal balas, ujrah lah kan. Jin tu buat kerja bagi upah, orang lain buat kerja pun bagi upah, tak ada masalah pun bagi upah pada jin. Orang dah buat kerja untuk kita, dia pun makhluk juga. Yang pentingnya kita ada tak ilmu tu. Kalau tak ada ilmu tu, kita tak payah cerita, kita ceritalah bab yang kita tahu. Saya pun tak buat apalah kan. Kalau orang kita kata nak cari jin sebagai kadam kepada kita, nak buat apa? Kalau kita boleh cari pekerja-pekerja pun, kita bayar gaji pun kan. Jin pun bekerja untuk kita, kita kena bayarlah gaji, kena bagi makan. Persoalannya ialah ramai yang tertipu kerana mereka mengatakan dengan macam-macam janji-janji ni sebenarnya kerana kita tidak tahu. InsyaAllah bila kita tahu mengenai hal ni, kita tidak akan menjadi terkeliru. Seterusnya tentang saka. Tuan-tuan, saka adalah pusaka. Jadi keris ni adalah pusaka kita tuan-tuan. Pusaka yang tok nenek kita saya sebutkan tadi, kalau kita ni keturunan yang raja, mesti ada pusaka raja. Kalau ada keturunan pahlawan, mesti ada pusaka pahlawan. Kalau kita mengatakan kita keturunan raja tapi tak ada pusaka, maknanya kita masih lagi belum terbukti. Jadi kalau belum terbukti, kita cubalah perlahan-lahan susul-susul balik salah-sila, cari-cari bukti. Janganlah kita dah tolak awal-awal jadi kalau pusaka kadam, apakah boleh kadam ni pusaka? Boleh saja. Contohnya kita ada pembantu rumah bapak kita kan. Dia kata ni pembantu rumah saya ada 4 orang lah, saya serahkan seorang pada anak untuk jaga. Tak ada masalah. Tak ada masalah anak nak menjaga mengambil pusaka. Macam orang dulu dia ada macam orang kata apa, hamba. Boleh serahkan hamba dia kepada anak dia untuk menjaga pula anak dia. Sama juga dengan keris. Jadi kalau keris ini dipusakakan, sama juga. Kalau keris ni memang ada khadam dia ataupun penjaga dia yang telah mempunyai perjanjian, dipusakakan kepada keturunannya pun tak ada masalah.
Yang masalah ialah Tok Nenek dah berjanji anak buah, anak-anak, cucu tak pandai nak jaga janji. Itu masalah pertama. Yang ini kena bincang dengan orang berilmu bagaimana nak putuskan perjanjian. Itu kena bincang. Kedua, kata mengganggu, mengacau. Sebenarnya memang betul. Kalau kita dah buat perjanjian, kita tak tunai janji kita, maka adalah juga masalah yang berlaku. Jadi janganlah sampai kita salahkan Tok Nenek kita buat perjanjian. Tok Nenek kita buat perjanjian bagi menjamin pada masa itu keadaan dia bukan zaman sekarang ni, ada demokrasi, ada polis. Pada zaman itu siapa kuat dia hebat, siapa kuat dia survival. Nak survive pada zaman itu perlukan bantuan-bantuan yang begini. Kita tak boleh salahkan Tok Nenek kita berjanji dengan jin, kerana pada masa itu siapa yang tidak ada kekuatan maka kamu jadi hamba. Apakah kita sanggup menjadi keturunan hamba? Sebenarnya kita kena bersyukur dengan Tok Nenek kita mencari segala macam cara untuk mempertahankan maruah keturunan kita bagi menjamin survival keturunan itu sampai sekarang. Jadi kita kena usaha tuan-tuan bagaimana nak selesai masalah. Bukan kita lagi masuk dalam masalah, jumpa Tok Bomo kata, oh ni ada saka maka kena sekian-sekian. Sebenarnya masalah saka ni boleh diselesaikan dengan baik insya-Allah. Dan janganlah kita rasa terlalu gairah sangat sehingga kita nak bunuh kita punya saka, nak buang saka. Sebenarnya saka itu baik sekiranya kita tahu masalah yang sebenar. Dan insya-Allah boleh diputuskan dengan cara yang betul. Namun begitu, saya bukanlah nak Tok Bomo nak cerita pasal buang saka, tapi saya ceritakan sebenarnya kita tidak perlu terlalu jahil dengan masalah ini sehingga kita jadi overwhelmed, jadi keliru dengan masalah yang sebenar. Ya, tu Ustaz. Okey, Tengku. Ada soalan daripada audiens kita, daripada pendengar penonton kita. Mengapakah boleh tahu perbandingan kaedah menyuci cara moden dan tradisional, sama ada sunlight, sabun debu atau air kelapa limau nipis daripada cap merah. Cuci keris. Okey. Keris adalah besi yang berkarat. Ya, ada cara moden, ada cara lama. Ya. Cara moden ada banyak cara. Kita gunakan Axion ke, gunakan minyak singa ke, gunakan asid sitrik ke, kita gunakan ada bahan kimia yang dipanggil iron oxide ke, kita boleh banyak cara moden, boleh saja menggunakan cara begitu. Namun saya menggunakan dua-dua cara. Cara orang lama menggunakan air kelapa paling mudah. Air kelapa ni dia paling selamat, dia tidak merosakkan besi. Jadi senang kalau ada jumpa keris karat, beli air kelapa yang agak-agak, jangan terlalu muda, jangan terlalu tua, yang agak-agak masuk nak matang tu, potong, letak dalam bekas, rendam keris 2 malam. InsyaAllah lepas tu ambil berus gigi, kita cuci, insyaAllah dia akan keluar dengan cantik. Ni dulu keris ni saya ambil berkarat. Kenapa berkarat keris ni tuan-tuan? Kita kadang-kadang belajar tak habis. Ambil limau, cucuk kat keris, sapu keris, masuk dalam sarung. Buah limau tu adalah pengarat besi. Dia ada asid sitrik. Sebenarnya limau itu untuk kita memecahkan karat. Jadi untuk memecahkan karat kita letak limau. Jadi kalau kita pecahkan karat, kita masuk balik dalam sarung, dia jadi bertambah karat. Jadi kita senang ambil buah kelapa, kita potong, air dia letak dalam tu, biar dia masam mungkin 2 malam, 3 malam pun boleh. Tapi janganlah sampai 7 hari dia jadi bau, dia cukup tak enak bau dia kan. Jadi habis tu kita basuh dengan gosok. Kalau dia tak boleh lagi, ambil lagi sebiji buah kelapa, rendam lagi semalam 2 malam lagi, ambil, basuh. Dah basuh, kita dah tengok dia dah hilang karat, dah gosok karat, tapi jangan kita pakai grinder ke ataupun ketah pasir. Kalau pakai ketah pasir, grinder nanti rosak dia punya pamor. Kita pakai itu saja, gosok dengan sampai hilang karat. Dah habis hilang karat, pastikan hari panas,
Ambil hari panas kerana besi ni perlu cepat kering. Kalau dia lambat kering, dia akan bertambah karat. Dia jadi kuning. Jadi, tengok hari panas, kita ambil besi tu, basuh dengan air, ambil sikit Exion ataupun nak limau pun, letaklah limau. Okay, gosok-gosok limau. Limau ni untuk naikkan balik pamor. Lepas limau, cepatkan kering dengan kain, letak minyak singa. Minyak singa atau minyak kelapa atau minyak atar untuk bagi dia bau supaya yang penting minyak ni tidak mempunyai kandungan air. Kalau dia ada kandungan air, dia akan mengaratkan besi juga. Itu saja step yang paling simple dan mudah. Namun, kalau kita nak buat cara yang lebih tradisional, lebih beradab dan sebagainya, adalah aturan dia mungkin kita bincang sesi lain. Tetapi, apakah boleh nak buat keris cuci hari-hari? Boleh saja. Tapi jangan rendam dengan asid. Habislah keris kita hilang. Nombor 2, jangan letak limau, sarungkan. Pastikan keris kita kering. Dan nak ditanya kenapa hari panas? Kerana perlukan tahap kekeringan yang cepat. Jadi orang dulu tuan-tuan, kenapa kita perasap keris? Dulu kita ni kawasan hujan, kawasan lembap. Jadi kalau keris ni, dulu rumah tak ada batu macam kita, rumah dia terbuka. Jadi bila keris tu lembap, dalam kayu yang lembap, dia akan cepat karat. Maka di situlah dia adakan tradisi perasap keris ni supaya dia kering, dan keminyan itu sendiri mempunyai bahan lapisan yang boleh membantu mengurangkan karat. Jadi di sinilah orang Melayu memahami bahawa keris itu adalah besi yang cepat berkarat, maka mereka menggunakan. Baik, ada orang kata, saya punya tok dulu, dia tiap-tiap malam Jumaat, dia buat amalan. Dia perasap keris, dia buat ni dan sebagainya. Tuan-tuan, amalan masing-masing itu tak ada masalah. Ya, saya tak nak sentuh buat amalan. Memang ada amalan-amalan hikmah orang Melayu yang amat penting untuk survival pada masa itu. Dan sebenarnya amalan ini mempunyai dalil-dalil syariat. Tidak semua amalan orang Melayu ni semuanya khurafat. Tak ada. Saya tidak menolak ada amalan yang bid'ah khurafat. Tetapi mungkin 5% lah yang ada masalah tu. Dalam dunia ni memang ada orang yang ada masalah pun. Tapi 95%-nya bagus. Mengapa kita nak pakai yang 5% pendapat yang 5% yang rosak? Ya, janganlah kerana 5% yang rosak, kita rosak semuanya. Kerana nila setitik rosak sebelanga. Ini maruah kita tuan-tuan sebagai orang Melayu. Kalau kita tak belajar tentang ilmu perkerisan, bagaimana kita nak mempertahankan maruah kita sebagai orang Melayu? Jadi kita telah melalui zaman kemodenan bahawa keris diharamkan, keris tak ada lagi diajar, keris difitnah menjadi punca khurafat dan sebagainya. Maka masanya untuk kita kembali. Dan memang kita kena akui bahawa sejak 1958, sejak penjajahan British dan juga pemodenan, ada berlakunya ketidakseimbangan tentang pahaman kepada keris. Dan ada juga amalan-amalan yang memang tidak Islamik, tidak betul. Sebenarnya, saya katakan tadi, dalam nak menjajah minda, ya, bukan semata-mata ia berlaku secara sedar. Penjajah juga melakukan penjajahan yang tidak sedar melalui penukaran ilmu, melalui tuduhan-tuduhan dan fitnah, melalui penghilangan sejarah orang Melayu, melalui penyelewengan penulisan-penulisan manuskrip. Tuan-tuan, saya pengkaji manuskrip. InsyaAllah, contohnya kitab ini. Orang sekali tengok kitab ni ada wafak tuan-tuan. Kitab ni ada wafak. Wafak ni adalah ayat Quran. Salamun qaulam min rabbih. Ada 9 salam dalam sini. Sekali orang tengok khurafat dah tuan-tuan. Orang kata, oh ni salah pakai wafak dan sebagainya. Saya dah mengkaji berpuluh-puluh manuskrip lama tentang wafak. Saya belum menemui lagi amalan-amalan wafak yang bertentangan dengan agama Islam. Saya belum temu lagi. Tetapi saya juga yakin memang ada penyalahgunaan. Namun janganlah kerana seorang yang menyalahguna, kita sampai membuang perkara yang baik. Contoh, ada orang menggunakan kereta untuk pergi mencuri. Apakah kita tak nak lagi menggunakan kereta? Ada orang menggunakan
menyalahgunakan apa sajalah. Maka takkanlah kerana seorang buat masalah kita langsung nak meletakkan tanda semuanya buruk. Tak mungkinlah tuan-tuan. Kita adalah orang yang bijak pandai dan orang Melayu yang telah maju pemikiran kita. Kita tak boleh lagi terbendung dengan propaganda penjajah yang telah menjajah diri kita. Kita perlu bebaskan diri kita daripada ini tuan-tuan. Kita perlu belajar dan terus mendalami. Ya Ustaz. Okey, Tengku, ada yang bertanya mengenai dengan buku tu, insya-Allah lepas daripada ni mungkin boleh berhubungan Tengku, boleh post ke apa, buku yang mengenai keris ada jual, ada insya-Allah, tidak ada masalah. Kemudian ada yang bertanya tadi, saya tengok mengenai penggunaan keris tu, mengapa hulu keris boleh dicabut? Zul Marhin, kenapa hulu keris boleh dicabut? Alhamdulillah. Kenapa hulu keris boleh dicabut dan tidak digam? Soalan yang baik ya. Dalam keris ni, dalam puting tu adalah besi. Kalau kita tak boleh cabut dia, dan besi tu akan menjadi cepat berkarat. Kita jadi kena cabut. Memang masa cuci kita kena buka semua. Tuan-tuan, senjata Jepun, pedang samurai, semuanya boleh dicabut. Senjata Turki atau senjata lain dalam dunia ni yang betul-betul original, semuanya boleh dicabut. Jadi dia boleh cabut satu persatu. Maka keris juga begitu. Dan dia boleh dicabut satu persatu. Of course ada ilmu orang dulu kata, kalau nak perang keris ni digam. Diletakkan dalam tu ada ilmu macam-macam lah, letak rambut lah sebagainya. Saya kata itu bukan masalah keris, itu masalah ilmu. Amalan masing-masing saya tak boleh nak nafikan. Tetapi secara ratanya, secara logika sainsnya, keris adalah sepakaian peradaban, regalia raja-raja Melayu, bukti orang Melayu dan satu bahan yang amat dihargai. Maka amat dijaga. Kalau nak tahu orang tu adalah orang-orang yang, maaflah saya pun ni taklah kata semua orang ni pandai. Saya kata saya pun termasuk, saya pun tak pandai. Dulu kita tak hargai keris, maka kita biarlah. Tapi bila kita hargai keris dan kita tengok keris-keris sultan-sultan yang ada di istana sekarang ni, kenapa mereka jadi sultan? Kerana mereka menjaga pusaka keturunan tok nenek mereka. Keris-keris sultan semuanya cantik-cantik. Hulunya, semua dalamnya cantik lagi. Dia punya puting, dia punya besi, dia punya kayu, semua dijaga. Layaklah dia jadi sultan. Kita ni, dulu tok nenek kita sultan, raja, pendekar, tapi kerana kejahilan yang berlaku atau sebab lain, tok nenek kita mungkin dah hilang, terputus ilmu, terputus pusaka, keris dah hancur lebur berkarat. Cuma kita mengaku gah lah kita ni keturunan hebat. Tapi tak ada lagi dah bukti. Ini berlaku pada saya tuan-tuan. Tapi Alhamdulillah saya sedar. Orang kata bertaubat daripada masalah tu dan belajar. Ini bukan saya nak mengata orang. Tapi ini pengalaman saya sendiri tuan-tuan. Pengalaman saya sendiri berkenaan dengan keris. Okey, Tengku ada soalan sikit lagi tu. Apa beza keris lok 3579? Siapakah layak memakainya? Baik. Pembahagian keris ni sebenarnya asalnya ada 4 sahaja. Namanya 4 dulu adalah nama keris pokal lok 1. Lok 1 maknanya dia ada bengkok sikit, namanya spokal. Kedua, sempana. Sempana ni ada lok 2, lok 3 sampai 5 dan sebagainya. Sempana ni sempurna. Ketiga, keris dia panggil penimbal ataupun sekarang ni orang panggil keris alang. Ni macam ni keris alang. Penimbal ada keris untuk menaikkan status orang tu, menunjukkan kuasa orang tu. Sebagai tanda dia berkuasa, tanda dia mempunyai kedudukan dalam masyarakat. Penimbul ataupun keris ni dibuat untuk macam azimat lah untuk kita menjadi membantu kita ada aura yang lebih orang tengok kita lebih hebat lah, macam itulah. Maka dia ada keris penimbul. Dan keris carita. Keris carita ni keris yang dibuat berlurah. Dan keris cerita ni ada banyak versi yang saya nak sebutkan, tetapi ceritanya ialah keris itu ada
sejarah dia dalam menceritakan sesuatu hal. Itu secara kajian saya ada 4 jenis keris. Maka apabila keris pokal ni untuk semua orang biasa, permulaannya keris pokal. Dan keris inilah digunakan sebagai pakaian untuk kita pakai hari-hari. Dia macam sebilah macam pisau parang lah kan. Kalau dan seterusnya kita kena faham ya. Zaman dulu tak semua orang pakai keris. Hanya orang yang ada kedudukan dan kemampuan saja akan pakai keris. Orang awam tak pakai keris. Orang awam pakai parang, golok dan sebagainya, dan mereka juga mungkin pakai lembing. Orang yang pakai keris ni dia ada orang kata kedudukan sikit lah. Kedudukan sikit dalam masyarakat pada zaman dulu. Jadi dan keduanya, orang nak memakai keris ni dia kena waras. Orang tak waras tak boleh pakai keris. Dia tak boleh bawa. Tak boleh bawa aura besi ni. Wa anzalna hadidu ba'sun syadidun. Kalau baca buku ni saya terangkan ni dalam Quran ni cerita dia bagaimana keris tu memberikan aura kepada besi itu sendiri. Dan besi itu ada aura dia sendiri. Jadi orang yang akal dia tak sempurna tak boleh pakai keris. Zaman dululah, zaman sekarang ni tak tahulah. Jadi kalau dia tak boleh bawa keris ni maka dia akan mengamuk. Jadi orang dulu banyak mengamuk dengan keris ni kerana dia tak boleh bawa besi tu. Kenapa tak boleh bawa? Saya nak ceritakan sebab-sebab lain, tetapi mungkin kita kena bincang masa lain. Tetapi secara am-amnya tidak semua orang pakai keris dan bukanlah kerana tidak boleh pakai keris, cuma tidak layak, tidak mampu, ya. Dan kerana zaman dulu keris ni mahal tuan-tuan. Mahal. Sekarang ni murah, dulu mahal. Ketiganya tidak orang kata apa, ada kedudukan dalam masyarakat. Jadi tak boleh pakai keris. Jadi pakai keris lot 1 ni orang kata dah masuk peringkat menjadi orang yang ada kedudukan sikit, mungkin penghulu dan sebagainya, ataupun orang yang ada menjadi pengawan dan sebagainya. Baik. Bila dia dah naik, dia dah faham main keris, dah selesai khatam keris, maka dia akan naik kepada lot 3. Lot 3 ni biasanya pakaian panglima, ya, panglima. Makanya kenapa? Kerana bila kita pandai main silap berkeris, kita main lot 1 dengan main lot 3 dia lain. Main lot 1 dia agak kasar. Main lot 3 dia lebih halus. Cara dia lebih halus, memerlukan kemahiran untuk main keris lot 3. Maka secara langsungnya keris lot 3 ini adalah untuk orang yang lebih mahir. Begitu juga lot 5. Lot 5 saya pakai untuk laksamana, untuk orang yang dah peringkat lebih tinggi. Baik, bila sampai lot 5, orang pun pakai lot 7. Jadi lot 7 ni lebih tinggi. Dan biasanya lot 7 ni dah tak main untuk persilatan. Lot 7 hanya telah mencapai tahap orang kata apa, mungkin ketua panglima, atau mungkin 5 dan 7 ni kepada laksamana lah, macam tu kan. Maka dia hanya dipakai, kalau dia pakai tu maknanya dia dah top lah, paling hebat lah dalam strata hierarki tu. Dan kebanyakannya mereka ni hanya untuk menikam, membunuh sahaja. Dia tak pakai lagi nak bersilat-silat ni, tak pakai. Maknanya dia pakai sampai masa bunuh dia akan gunakan ini. Dan membunuh dengan keris bukanlah membunuh suka-suka hati. Okey, orang kata zaman dulu memang kena tikam je. Betul. Kerana pada masa itu maruah adalah bayaran kepada kehidupan pada zaman itu. Tak ada, nak ada maruah ni kena ada kekuatan, kena ada bayaran pada kehidupan. Sekarang ni maruah kita lah duit. Siapa yang ada duit, dia pakai kereta besar. Dia boleh beli, dia boleh bayar. Zaman dulu tak ada. Maruah adalah pemegang keris dan ilmunya dan kedudukannya. Jadi kalau jatuh maruah maka hilang kedudukan, hilang ilmu. Jadi begitulah keris itu menunjukkan kedudukan. Sampailah 9 dipakai anak raja dan 11 raja muda dan 13 raja. Okay, saya ceritakan ini rahsia sikit. Rahsia. Sebenarnya kalau orang-orang muda ni jangan pakai keris yang ada lot lebih pada 3. Orang muda-muda kena pakai lot 1. Kalau pakai lot 3, 5, 7 ni dia lembab sikit. Dia jadi slow. Dari segi pembuatan dia, kerana ilmu dia berat. Ilmu besi tu berat. Dia nak tanggung berat. Dia nak main ni dia kena berhalus nak main.
Jadi raja-raja ni biasanya orang yang nafsu kuat. Maka orang dulu-dulu kalau beri keris pada raja supaya mendamlah nafsu raja tu. Kalau dia pakai keris lok satu raja ni, habislah kita. Jadi tuan-tuan, orang Melayu ni memilih raja bukan secara secara tyranny. Tyranny maknanya raja mutlak, tak ada. Dulu raja monarki. Monarki maknanya raja hanyalah pemutus kepada keputusan yang dibuat oleh menteri-menteri, bendahara, laksamana, temenggung dan sebagainya. Telah temenggung bendahara bermesyuarat, maka raja menjadi kepemutus kepadanya. Dan betul raja juga mempunyai nafsu dia tersendiri, maka pandai-pandailah bendahara menjaga nafsu raja. Maka sebab itulah diberi keris blok 13 pada raja supaya mendamlah nafsu dia. Dan raja ni kalau dia tidak ada nafsu, dia tak nak menjadi raja. Bila dia tak nak jadi raja, siapa nak jadi memimpin rakyat? Maka kena pilih orang nak jadi raja ni, orang yang betul-betul mempunyai kekuatan nafsu yang betul-betul hebat. Jadi inilah takdir Allah Ta'ala, tuan-tuan. Jangan kita nak salahkan semua. Takdir Allah Ta'ala, dijadikan orang itu raja, dijadikan orang itu bendahara, dijadikan orang itu ulama, dijadikan orang itu rakyat. Maka inilah keagungan Allah Ta'ala dalam meletakkan sesuatu perkara itu dalam satu tempat yang betul supaya kita tidak dizalimi dan menzalimi. Dan menariknya, dalam alam Melayu, ia terletak pada sebilah keris, tuan-tuan. Inilah rahsianya amat, rahsia agama yang saya rasa makin lama saya mengkaji keris, makin cinta saya pada keris. Kerana saya melihat dunia Melayu itu dalam konteks sebilah keris. Tengku. Okey, Tengku. Ya. Yeah. Okey, bila kita dah berkaitan dengan Cenor, kita pun dah masuk page Cenor, boleh Tengku berikan satu di penghujung rancangan kelas ataupun program kita malam ni mengenai dengan ada tak di Cenor ataupun bezakah di tempat-tempat yang lain di Kelantan, di Kedah, di Pahang, lebih khusus di Cenor sendiri? Beza besi ataupun bentuk keris, bentuk kedudukan keris atau identiti tertentu. Sebab kita dalam pada page Cenor, adakah di Cenor ada tukang besi yang khusus keris yang menjadi identiti Cenor? Ya, saya dah jawab juga dalam sesi yang sebelum ni, dan saya telah buktikan bahawa Cenor ada keris dia tersendiri. Dia begini menariknya, tuan-tuan ya. Saya katakan tadi, keris adalah lambang, bukti kepada kewujudan Melayu secara individu. Lepas tu dia membesar, kewujudan secara keluarga. Ini keluarga dia, keris dia begini, cara dia begini. Maka dia pergi kepada tukang, ini keluarga saya nak bentuk dia macam ni, bilah dia macam ni. Maka dia besar lagi, ini daerah saya. Maka Tok Pengulu ataupun Tok Pengawa ataupun orang kaya daerah, Panglima besar, dia kata, lambang kepada Cenor, begini bentuk dia. Dia kata orang lancang buat macam ni, kita kena buat lain sikit lah, barulah kita ada identiti Cenor. Maka dia buatlah identiti Cenor. Macam Cenor contohnya sampai pendek, dia punya rendah sampai dia kan, lepeh. Dan identiti ini akan juga melambangkan tanah tempat dia lahir. Kita kena ingat di alam Melayu ni dia kena ikut di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung. Di mana dia lahir itulah tanah pertiwi dia. Pertama dia ikut tanah dia lahir. Kalau dia ni lahir di Minangkabau, dia akan bawa cerita Minangkabau lah. Lahir di Bugis, dia buat cerita Bugis. Lahir di India, dia buat cerita India. Nombor dua, bila dia lahir di Cenor, dia tu orang Minangkabau, tu orang Bugis, tu orang Jawa. Dia lahir di Cenor. Maka dia nak letakkan lambang-lambang tu dalam sebilah keris. Dia letaklah sikit. Jadi keseluruhannya, setiap daerah di Pahang tu ada ciri-ciri keris tersendiri. Terutamanya di kawasan tempat-tempat yang ada besi. Macam Cenor ni ada besi. Saya tengok dah macam-macam besi Cenor ni. Dia ada terbukti ada biji besi. Jadi di Pahang ni ada jalur biji besi. Lancang ada biji besi. Mana lagi? Mana tempat-tempat yang ada biji besi yang tersendiri, dia akan ada identiti besi dia tersendiri. Jadi orang Melayu dulu dia tak pandai sangat import ekspor ni. Tak pandai sangat. Jadi walaupun tu, kalau dulu
Kalau dapat barang import, memang rasa hebat lah kan. Jadi contohnya besi pamor daripada Luwu, besi pamor Luwu tu, besi dia panggil nikel yang tinggi. Jadi kandungan nikel besi Luwu ni dia menjadi minat lah, orang Melayu kita minat lah besi tu, maka dia beli besi tu, dia buat kat keris dia. Kerana di Malaysia, alam kita Melayu ni tak banyak sangat nikel. Kalau di Jawa dia ada besi nikel daripada peramban nikel daripada yang jatuh ya, besi meteorit jatuh. Kita dulu bukan kawasan meteorit, banyak meteorit ni Sumatera. Jadi kalau ke Sumatera meteorit, Bengkulu banyak meteorit. Kita ni besi-besi bukit. Jadi kalau kita tengok keris Semenanjung, dia banyak besi-besi bukit. Besi-besi yang tanah lah, bukan kurang kita ada banyak besi yang meteorit. Namun begitu kalau kita jumpa satu besi yang meteorit ni, maka kita tahu orang tu orang kaya. Jawapan saya yang paling menarik, orang Cenor ni kaya-kaya. Saya jumpa keris Cenor yang emas. Kalau di Palembang, kalau dalam Sumatera, banyaknya orang Palembang kaya-kaya, keris dia emas dan dia juga ada minat nafsu dia kepada membuat keris-keris daripada bahan-bahan emas. Orang Minang pun ada begitu. Jadi orang kaya-kaya mampu dia buat emas. Orang Cenor, saya jumpa keris yang ada. Orang Cenor ni saya tak tahulah mana dia dapat emas. Tapi di Cenor memang di Pahang ni ada banyak emas. Maka dia dah memang perjalanan nak pekan-pekan mungkinnya. Orang-orang daripada Raub turun dia ada emas. Maka dia buat barang-barang yang aksesorinya emas. Jadi jawapan saya, setiap negeri di Malaysia ni ada 15 negeri, ada 15 jenis keris. Dan juga dalam negeri tu ada daerah-daerah pun ada berbeza keris dia. Di Selatan Thai ada 15 daerah pun ada beza-beza keris dia. Kalau di Jawa ada beza-beza keris dia. Dan juga kalau di sebelah Jawa dia ada beza raja. Dulu dia orang sana lebih orang kata apa, bukan kata taksub lah, tetapi menghargai keris ni Jadi setiap keturunan raja tu akan ada keris-keris yang berbeza. Contoh zaman Majapahit, zaman Mataram, zaman Sumedang. Maka ada beza-beza. Maka dia ni dipanggil sebagai tangguh. Tangguh maksudnya ciri-ciri keris pada satu-satu zaman. Macam di kita ni tidak sangat sebenarnya orang Melayu kita ni sebab pandai sangat main keris, jadi dia tak kisah sangat lah apa yang bentuk keris dia boleh pakai. Yang penting boleh pakai. Bukan cerita sangat nak ni. Kalau orang di Jawa, keris bukan untuk bertarung. Keris untuk dia adat dan kebesaran. Kalau kita ni memang kita pakai sajalah. Pakai saja apa yang ada di tangan. Namun secara amnya, keris bukannya alat peperangan. Saya nak jawab soalan Ustaz yang semalam tu. Keris ni orang kata benteng diri yang dah hampir terakhir. Kita dulu mula-mula pakai, kalau zaman 700 ni kita pakai meriam, jarak jauh. Lepas tu kita pakai panah. Lepas tu kita pakai lembing, tombak. Lepas tu kita pakai tombak, pakai pedang. Dah dekat lagi pakai pang panjang, dekat lagi baru dah pakai keris. Dan keris tu last. Dan senjata rahsia kita pakai kerambit dan sebagainya. Dan sebenarnya kerambit ni sebenarnya asal keris. Tapi kerana kerambit ni ciptaan setelah keris diharamkan, maka orang-orang di sebelah Sumatera dulu dia orang lebih lama dijajah. Dia orang lebih lama dijajah. Belanda ni lebih teruk daripada Portugis, pada orang putih ni. Jadi kerana mereka tak boleh buat keris, dia orang pakai keris yang kecil. Dan akhirnya menjadi kerambit. Jadi kerana cara main dia lebih kurang sama. Saya nak jawab satu lagi soalan Ustaz mengenai dengan satu keris satu rumah. Orang Melayu dulu seorang dua keris. Satu pendek, satu panjang. Orang Melayu dulu. Kalau dia mempunyai pusaka keris, dia akan ada satu pendek, satu panjang. Jadi kerana keris ni, tu ada orang katalah keris ni dia mesti berpasangan dan sebagainya. Ada sebab dia Ustaz kena dua bilah keris. Kalau kita tempa belah kita sendiri, bilah pertama tu dia akan adjust dengan kita punya keadaan tubuh kita, dan bilah kedua baru dia akan jadi penutup. Jadi ini cerita dia. Tapi
cara pakaian bilah pertama biasanya keris panjang dan bilah kedua adalah keris pandak atau keris pendek. Semua pemakai keris biasanya mempunyai 2 bilah keris. Tapi sekurangnya kalau dapat satu bilah, satu rumah, satu keluarga, satu pusaka adalah satu perkara yang amat menarik sekali Ustaz untuk kita cubalah. Okey, Tengku, kita sebenarnya berada dalam di hujung rancangan dah. InsyaAllah mungkin kita ada siri yang kedua mengenai keris. Sebab saya inginkan Tengku buat sikit tutorial mengenai dengan cara bagaimana membuka keris, ya, memegang keris yang mengikut step atau mengikut cara yang ada ilmiahnya. Okey, saya ingat benda ni kita kena buat siri yang kedua lah, sebab soalan pun banyak di dalam ni. Kita orang yang ramai berminat tuan kalau ada sebagai rakyat biasa mereka kita pakai keris hiaskan hulu balang lama-lama. InsyaAllah maknanya rasanya ada siri yang kedua lah. Okay, tuan, saya jawab soalan. Dia macam ni lah. Kalau dalam hati kita ni ada sifat hulu balang, percayalah tuan-tuan ni keturunan hulu balang. Jadi jangan takut. Tuan-tuan ni, saya katalah jarang rakyat yang dulu dia rakyat biasa sekarang ni dia tiba-tiba nak main keris, tak ada. Kalau tuan-tuan ni dalam hati ada nak main keris, hati tu terbuka nak main keris, tuan-tuan ni saya yakin, amat yakin tuan-tuan mempunyai waris keturunan atau darah tok nenek tuan-tuan mempunyai darah pendekar atau hulu balang. Jadi jangan takut nak pakai. Cuma janganlah kita main hentam saja kan. Ilmu tak ada lagi kita nak bergaya sebagai hulu balang, maka tak kenalah. Tetapi kalau dah rasa dah memang kita ni ada kelayakan, silakan tuan-tuan, silakan. Tetapi carilah ilmu, bergurulah sikit sebanyak supaya padan dengan yang kita pakai tu, yang kita bawa tu padan dengan yang kita ada ilmu, yang kita faham. Bukannya maknanya nanti kalau kita pakai tak berapa betul, orang pula biasalah kita. Dulu saya nak belajar bahasa Inggeris, kawan-kawan kata, macamlah kau orang putih sangat. Macam tu lah kan. Jadi, orang Melayu ni memang macam tu. Jadi, tak apa tuan-tuan. Bersabarlah dengan kawan-kawan kita ni. Dia nak cakap apa pun bersabarlah. Bersabar. Kita cuba sikit-sikit, belajar ilmu sikit-sikit. Rakyat biasa zaman sekarang, maksud saya, belajarlah memakai cara atuk nenek kita. Namun, zaman dahulu, rakyat biasa tak memakai keris. Tak memakai keris ya. Saya dah sebut tadi bahawa rakyat biasa yang memakai keris ni dia mempunyai sedikit kedudukan dalam masyarakat itu. Ada orang sebut mestilah dianugerah. Betul juga keris itu dulu dianugerah oleh Tok Pengulu dan sebagainya. Tetapi zaman juga berubah. Ni ada satu soalan ni banyak kali kata, semasa keris nak bertukar tangan, hulu keris dilonggarkan. Bertukar tangan maksudnya saya tak faham. Adakah nak jual ke ataupun nak pusakakannya, nak serah ke? Ada amalan yang dia terus gam keris dia dengan dama, kononnya untuk berperang supaya tak tercabut. Tuan-tuan, sebenarnya keris ini dia tidak boleh digam. Tak boleh digam. Kerana dia sifat dia bukan senjata macam pisau, parang dan sundang. Dia bukan. Keris ni dia adalah alat pakaian peradaban. Maka dia kalau dibuka, dicuci, dijaga, dilonggar dan diketatkan dengan cara mengikat benang dan sebagainya. Jadi kalau jumpa keris-keris yang memang digam atau ni kata untuk guna perang, itu terserah pada masing-masing. Tapi pada saya, keris bukan alat peperangan yang efektif nak pakai maksudnya sebagai senjata seperti pedang ataupun sundang. Dan jangan juga keliru bahawa zaman dahulu, keris panjang adalah sundang yang orang gelar sekarang. Maka dia keris juga. Sundang itu adalah keris panjang. Jadi kita jangan keliru keris pendek kita yang kita buat keris pakaian ni dengan keris panjang. Keris panjang memang untuk peperangan. Sebutannya semua sekarang panggil sundang, dulu panggil keris panjang.
Tapi keris yang saya cerita hari ni kebanyakan ada keris pendek ya, keris yang pendeknya kurang daripada 18 inci. Maknanya keris untuk kedudukan. Dan yang dikatakan kita menikam terus dengan keris saya katakan tadi, apabila kita memakai lok 3, 5 dan 7, maka di sinilah kita dah mempunyai kedudukan. Jadi memang dalam semua masyarakat ada orang yang berkuasa menikam dengan kerisnya kerana dia dah ada kuasa mutlak untuk tikam. Kerana dia menegakkan hukum. Keduanya, apabila dia memegang keris ini ya, dia dah menggunakan kuasa dia untuk menikam, maka keris itu dipakailah. Jadi nombor 2-nya orang kata kalau zaman Melaka memang dicenur pun lah, dicenur pun dulu bertikam saja, hari-hari bertikam. Jadi apa masalahnya begitu? Jadi masalahnya tuan-tuan, apabila masyarakat dah tak teratur, adab dan adat tak dijaga, politik kuasa telah merajai segala-galanya, apa yang orang Melayu ada di tangan itulah menjadi alat untuk survival. Alat untuk hidup tuan-tuan. Kalau tak ada kuasa, tak ada pakai keris, tak boleh hidup, memang mati tuan-tuan. Zaman tu. Zaman tu mati. Zaman sekarang ni kita ada undang-undang yang lebih terjaga. Jadi sebab tu saya kata tadi, keris pada zaman dulu ni pernah menjadi bahan-bahan agenda politik yang mana pertembungan antara penjajahan dan antara yang membawa falsafah-falsafah versi penjajah, termasuklah tak kiralah sultan ke pembesar dan sebagainya yang membawa pahaman penjajah, dan juga yang terpaksa bertarung dengan yang dikatakan pahlawan-pahlawan yang masih mempertahan tamadun, mempertahankan warisan, mempertahankan maruah bangsa Melayu. Maka tak dapat tidak berlaku pertembungan dan yang ada di tangan hanyalah keris. Kalau sekarang pun begitu juga, kalau bagi orang ni pistol, bagi orang ni pistol, memang kan tembaknya, tembak sambil menembak kan. Jadi ini berlaku bukannya kerana orang Melayu ni terlalu jahat sangat, tetapi orang Melayu ni memerlukan satu keadaan untuk survive. Zaman sekarang ni pun tuan-tuan, kita ada politik, kita ada cara kita untuk kita bertahan. Kalau kita tak ada kaedah untuk bertahan, kita dah lama dah dilanyak oleh orang. Kita mungkin tidak merdeka ataupun kita tidak boleh aman begini. Maka tuan-tuan, sebenarnya yang kita nak cari adalah kehidupan yang aman dan pada masa yang sama jangan menidakkan warisan kita, kerana bagi saya orang yang memakai keris, orang yang memegang keris, orang yang ada ilmu keris wajiblah menjadi orang yang pertama menjaga keamanan, bukannya orang yang pertama mengamuk. Kalau dia ada keris tapi dia orang pertama mengamuk, maka orang ni sebenarnya tak layak pakai keris dan boleh dicabut keris daripada dirinya. Maka keris dicabut pada orang Melayu ni pada masa itu kerana orang Melayu hilang kewarasan. Tidak mampu lagi mengawal diri dia untuk tidak mengamuk. Tetapi pada masa itu mengamuk tu kerana tidak ada pilihan lain. Jadi kita dah zaman moden tuan-tuan. Sejarah tetap sejarah. Maka zaman sekarang sebagai pewaris bangsa Melayu, kita anggaplah keris sebagai alat budaya kita, sebagai alat warisan bangsa kita, yang mana pemegang-pemegang keris ini akan menjadi penjaga keamanan, bukannya orang yang mengamuk. Saya rasa Ustaz, panjang dah Ustaz. Okey Tengku, rasa masih kita boleh buat siri yang kedua, insya-Allah Tengku. Ya. Soalan-soalan tu akan jawab nanti. Kita akan buat siri yang kedua insya-Allah. Mungkin ada soalan-soalan lagi insya-Allah. Jadi terima kasihlah pada pihak kami, kepada Tengku, kesudian Tengku untuk mengisi program pada malam ini. Jazakumullah khairan jazak. Jadi insya-Allah tuan-tuan yang penonton rahmat
InsyaAllah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada yang menonton. Ampunlah maaf sekiranya ada salah silap daripada bahasa. Saya mohon diri. Semoga tuan-tuan selamat menjaga diri dalam keadaan pandemik ini. Jagalah diri dengan baik. Semoga Allah memberkati kita dan merahmati kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.